السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Ayat 144 Surah Ali Imran pada juzuk yang keempat. Mafhumnya, dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang Rasul. Telah berlalu sebelum dia akan beberapa orang Rasul. Apakah jika sekiranya Muhammad itu mati, atau dia terkorban di medan peperangan, maka tumit-tumit kamu akan berpaling ke belakang, yakni kamu akan meninggalkan ajaran Islam selepas kewafatannya. Maka barang siapa di antara kamu yang tumit-tumitnya berpaling ke belakang, yakni meninggalkan Islam itu, maka tiadalah memberi mudarat kepada Allah walau sedikit jua sekalipun. Dan Allah tetap akan memberi balasan
kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis, merangkap pengurusi masjid, seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul pada malam ini untuk membicarakan sedikit sebanyak di dalam ruang lingkup yang kita ada, untuk membicarakan insan agung, insan yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Haibat dalam segala sudut, menerima bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula di Gua Hira sehinggalah hari kewafatan baginda. Insan yang tidak boleh kita samakan dengan mana-mana tokoh pemimpin dunia. Sebab itu kita tidak bersetuju bila ada penulis-penulis yang menulis 100 tokoh pemimpin dunia. Nombor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak berapa seronok, sebab Nabi ni lebih pada tokoh lagi. Dia Rasul. Tak ada ayat nak sebut. Kerana dia adalah Rasul, kekasih Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah tak ada ayat untuk describe, untuk menggambarkan ketokohan dia. Tak ada. Muslimin dan muslimat, entah berapa ratus kali tuan-tuan muslimat mendengar ceramah Maulid Ar-Rasul. Saya yakin ratus kali. Sama ada masjid, surau, radio, televisyen, media, internet, apa saja. Persoalannya di mana kita? Ini persoalan dia. Persoalannya, layakkah diri kita ini ketika berdiri nanti di bumi mahsyar, kita berhak mendapat syafaat Rasulullah? Ketika tiada nilai lagi anak pinak, harta benda sudah tidak ada nilai lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun asy-syu'ara. Hari itu duit tak berguna, anak pinak tak berguna,
harta tak ada nilai illa kata Allah, kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang jumpa aku dengan qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Ibnu Abbas ketika menafsirkan qalbin salim, beliau menyebut hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang di dunia patuh perintah Allah dan Rasulnya. Yang ini saja yang akan selamat. Adakah kita termasuk salah seorang? Kena muhasabah. Maka kita tidak mau sambutan sekadar sambutan, walaupun di sana terlalu banyak campur tangan luaran yang mengemukakan persoalan-persoalan bid'ah yang tak pernah habis. Tidak layak, tidak boleh menyambut maulid, ini bid'ah. Tapi bila cuti maulud, mereka rembat pula. Patut tak payah cuti lah, dah hang kata bid'ah. Jangan cuti, hampir kerja. 12 Rabiul Awal, hari Khamis ni. Jangan cuti sebab bid'ah, hampir kerja. Sembang lebih. Kita tak peduli yang tu. Kita nak sebut bahawa kita mempunyai suatu kewajipan, suatu tugas untuk menyambut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar membahaskan kelahirannya yang cukup haibat. Bayangkan muslimin dan muslimat, kelahiran yang telah memadamkan api di Parsi, kelahiran yang telah meruntuhkan sebahagian anjung istana kerajaan Rom. Hari kelahiran di malamnya, esok subuh Nabi nak lahir. Kalau ikut arwah Tuan Guru Haji Saleh Sik, Nabi lahir ni subuh. Kalau ikut jam, kata dia, sekitar 4 pagi ke 5 pagi. Tu hari waktu Nabi lahir, subuh. Sekitar itulah. Malam tu binatang-binatang bercakap tentang kelahiran Rasulullah. Dalam kitab dia sebut semua. Binatang menyembah. Kelahiran yang diketahui lebih dahulu oleh satu bangsa, satu puak, namanya Yahudi Bani Israel. Mereka lebih dahulu diwar-warkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-ayah, ayat nombor 6 surah Shaf. Awal dah beritahu Nabi Isa alaihi salam beritahu Bani Israel bahawa Rasulullah akan lahir 500 tahun sebelum Nabi lahir. Dalam Taurah, dalam Injil disebut Ahmad. Dalam Quran disebut Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Quran 4 tempat Allah sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ali Imran, Suratul Ahzab, Surah Muhammad dan Surah Al-Fatah. 4 surah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat cari sendiri. 500 tahun orang Yahudi sudah diberitahu Rasulullah akan lahir. Tapi apa sikap mereka? Apakah kita Bani Melayu nak tiru macam bangsa Yahudi yang mengetahui kelahiran Rasulullah tetapi menjadi penentang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi golongan manusia yang merongkai keindahan Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang menjadi golongan manusia yang menyemai benih-benih kebencian terhadap ajaran Rasulullah. Jenis Melayu apa kita macam ni? Kalau baca dalam internet, muntah kita melihat segelintir bangsa Melayu yang mempertikaikan Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang lahir ini seorang yang mulia, tiada mampu untuk saya menghurai dengan begitu panjang dalam waktu PKPP ini. 8:30 saya kena berhenti. Dan tuan-tuan pun tak boleh lama, ayat oren dah ada kat luar. Saya nak sebut, untuk saya hurai benda ini, saya nak gunakan rujukan saya pada satu ayat dalam surah Al-Kahfi. Saya rasa cukup dah tu masa dia. Satu surah Al-Kahfi cukup, satu ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kita siapa Rasulullah dan apakah peranan kita, apakah sikap yang kita mesti ada, atau dalam bahasa mudah, apa dia yang kita nak sambut ajaran Nabi ni. Sekadar berpuas hati aku bernabikan Muhammad belum cukup. Sekadar bergembira Nabi Muhammad lahir baru level Abu Lahab yang membebaskan hambanya Thuwaibah kerana terlalu gembira Rasulullah lahir. Baru level Abu Lahab je kitanya. Maka ayat ini saya yakin tuan-tuan hafaz. Ada yang hafaz surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Kok tak boleh hafaz 110 ayat tu? Tak boleh hafaz semua. Hafaz 10 yang pertama pun alhamdulillah. Satu riwayat sebut 10 yang terakhir Al-Kahfi. Kok hak tu pun tak boleh nak buat lagu mana? Hisap je lah rokok. Itu je lah ubat dia. Semua tak boleh buat lagu mana? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tengok ya, Allah hajar kita. Ayat last, ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mithlukum. Itu yang pertama. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, beritahu manusia, cakap kata olehmu wahai Muhammad, innama, hanya saja, taukid di situ, ana basyarum mithlukum,
Aku ni bashar, manusia serupa kamu. Kalau tuan-tuan bongkar tengok hadis Bukhari, ketika 3 orang sahabat pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyembang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bila mereka dengar ibadah Nabi ni hebat, lalu tiga-tiga ni, Nabi dalam bilik waktu tu, lalu tiga-tiga ni bercakap. Yang seorang kata, kalau begitu aku takkan buka-buka, aku puasa aja. Tak nak buka, puasa aja. Yang seorang pula, aku nak tahajud, aku tak mau tidur lah tiap-tiap malam, nak tahajud aja. Yang seorang pula kata, aku tak mau kahwin-kahwin, ibadah tak payah kahwin. Nabi keluar daripada bilik. Nabi kata, kamukah yang berkata kaza wa kaza? Kamukah yang bercakap bagian-bagian aku dengar tadi? Nabi kata, amallahi. Nabi kata, demi Allah, aku ini la akhsyakum, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Tetapi aku berpuasa, aku berbuka, aku solat malam, aku tidur, dan aku berkahwin beranak pinak. Ini Nabi. Nabi sanggah 3 sahabat tadi, jangan buat macam tu. Lalu Allah ajar kita, Nabi Muhammad itu basyarum mislukum, dia manusia seperti kamu. Bashar, bashar makna manusia. Dalam Quran ada bashar, dalam Quran ada insan, dalam Quran ada annas, dalam Quran ada khalifah. 4 istilah manusia. Sama tak 4-4 ni? Tak sama makna. Kena belajar Arab baru faham. Tak sama makna. Bila Allah kata qul innama ana bashar, bila Allah suruh Nabi beritahu manusia, ana bashar, basyarum mithlukum. Bashar makna biologi kemanusiaan. Apa makna? Nabi menangis, Nabi ketawa, Nabi lapar, Nabi makan, Nabi minum. Serupa kita. Tu bashar. Nabi bersedih, Khadijah wafat, nangis keluar air mata. Nabi bersedih, menangis, 3 anak perempuan dia pergi dulu daripada dia. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. 3 pergi dulu daripada Nabi. Hai anak, tuan-tuan, anak. Arwah mak saya meninggal 27 Februari 2020 tahun. Sebelum mak saya meninggal 27 Februari tahun ni, mak saya menghadapi 4 kematian anak dia. 3 kakak saya, seorang adik lelaki saya. 4 mak hadapi kematian anak. Allahu Akbar. Sedih tengok mak menangis. 4 anak dia pergi dulu. 3 perempuan kakak saya, kemudian adik bawah saya seorang. 4. Kami 13 beradik lah, tinggal 9. Duk congak siapa nak pi pula lepas ni. Aduh. Semua akan mati.
Nabi hadapi tu. Nangis tak Nabi? Nangis. Kenapa? Bashar. Dia manusia. Ketika anak dia Qasim meninggal dunia. Qasim dengan Maryah Al-Qibtiyah, Jariyah, seorang perempuan pembantu Nabi, nama dia digelar sebagai Jariyah. Dia pembantu yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Mauqukis. Hadiah pada Nabi seorang perempuan nama Maryah Al-Qibtiyah. Akhirnya lahirlah Ibrahim. Qasim dengan Khadijah. Walaupun Jariyah, bila kita belajar sifat-sifat Nabi, di sana ada hukum yang khas untuk Nabi, kita tak boleh ikut. Antaranya Nabi boleh menggauli Jariyah dia. Jariyah Nabi boleh gaul dia. Dapat anak sah taraf. Jangan cari pasal dia Rasul. Kita gauli orang gaji tengok. Tidak lokap jawab dia. Cari pasal. Silap-silap 20 tahun 6 sebatan pecah pungkok. Ini hukum istimewa untuk Rasul. Dapat anak nama Ibrahim, setahun setengah meninggal. Nabi menangis. Nabi pernah lapar. Nabi ikat perut dia dengan 2 ketul batu. Nabi lapar. Nabi pernah makan. Nabi pernah buat macam kita. Kenapa? Bashar. Dia manusia. Dia bukan malaikat. Tetapi Allah ajar. Baca ayat tu sampai habis. Yuha ilayya. Tu dia. Kenapa kena ikut Nabi? Sebab kata Allah, yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Kena ikut Nabi sebab Nabi dapat wahyu. Kita membaca wahyu. Nama dia Quran. Simple, Allah ajar. Kenapa kamu kena ikut dia? Walaupun dia bashar, dia manusia serupa kamu. 2 tangan, 2 kaki, Nabi pun tidur. Ibnu Abbas cerita, aku pernah tidur dengan Nabi. Ibnu Abbas kan budak-budak. Ibnu Abbas dengan Nabi jarak umur 40 tahun. Jauh. Ibnu Abbas selalu pergi rumah Nabi. Tidur rumah Nabi. Ibnu Abbas kata pernah satu malam aku tidur dengan Nabi, aku dengar Nabi berdengkur. Nabi berdengkur. Tapi bangun tahajud, kita berdengkur pukul 9 tak bangkit lagi. Subuh gajah nak mampu betul. Nabi berdengkur. Sifat manusia. Jangan ingat tu sunnah pula. Tidak tak berdengkur, pergi hospital minta jumpa doktor. Saya masalah doktor tak ikut sunnah. Doktor kata awaknya tak berdengkur. Adjust sikit tengok. Bukan dia. Itu sifat Nabi sebagai manusia. Ada benda tu berlaku. Tetapi kita dituntut. Sebab Nabi yuha ilayya. Dia diwahyukan oleh Allah. Dia menerima wahyu. Dia membacakan wahyu itu kepada kita. Dan wahyu mudah bicara Al-Quran. Dan Quran itu dustur perlembagaan hidup kita. Itu yang kena ikut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendidik dan mengajar kita supaya ikut Nabi ni. Dan kalau saya nak pecah ikut ni pula, Allahu Rabbi, dia jadi sejam lebih lagi. Dengan akidah dia, dengan syariat dia, dengan akhlak dia. Kalau nak sembang bab ikut, pecah 3 tu pula, pakai sejuk dah ayat tu. Kita nak sebut begini. Allah Subhanahu wa ta'ala pesan dalam satu disiplin
akhlak yang cukup tinggi. Apa dia? 108 Al-Baqarah. Itu boleh rujuk. Boleh jadikan ini panduan kita untuk kita jadi pengikut Nabi yang setia. 108 Al-Baqarah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Al-ayah. Saya baca pangkal dia. Allah tanya, am turiduna, adakah kamu mau? Adakah kamu turid, berkehendak, iradah, berkehendak. Am turid, am turidun, jamak di situ. Adakah kamu mahu antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ini dia satu garis panduan yang Allah bagi. Allah kata, adakah kamu nak tiru perangai Bani Israel dengan Nabi Musa? Tengok, Allah letak mudah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Adakah kamu nak tiru perangai Yahudi Bani Israel dengan Nabi Musa, seperti mana kamu belajar tentang Nabi Musa dan Bani Israel? Kemudian adakah kamu nak ambil perangai Bani Israel dengan Nabi Musa, iaitu bahasa Melayu kata banyak sangat songeh Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Contoh ayat 67 Al-Baqarah. Contoh, Allah perintah Nabi Musa beritahu kaum supaya sembelih seekor sapi betina. Tak kiralah sapi jenis apa, tak kira lah. Tak kira umur berapa, tak kira warna apa. Tapi Bani Israel punya banyak soal dengan Nabi Musa. Tanya mahi, bagaimana bentuk, berapa umur, ma launuha, berapa, apa warna dia, alwan, color dia, color apa. Lah, tak payah tanya, buat sudah. Tak payah pertikai, tak payah tanya, cari saja sapi betina, ambil, hantar ke Nabi Musa. Warna apa, umur berapa, Allah tak pernah perincikan. Tapi itulah perangai Yahudi Bani Israel. Suka benar persoal nabi-nabi mereka. Allah tanya, am turiduna an tas'alu rasulakum. Kamu nak buat macam Bani Israel? Suka benar soal Nabi kamu? Suka benar petikai Islam? Tuan-tuan, inilah yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku. Dan saya selalu sebut, yang terbaru, kita naik muak dah baca kenyataan-kenyataan, tulisan-tulisan yang mempertikaikan Nabi, mempertikaikan ajaran. Tapi kita kena mention, kita kena sebut, supaya rakyat jangan terpengaruh dengan golongan-golongan ini. Islam yang Nabi bawa itulah paling sempurna. Tetapi apa yang berlaku beberapa tahun dulu, keluar kenyataan semua agama menuju syurga. Islam tidak melarang kebebasan beragama. Kamu nak pikul kavadi ke, kamu nak sembah tokong Ramalinggam, kamu punya pasal. Islam tak larang.
Itu kebebasan beragama. Tetapi Islam mengajar kita agama yang Allah redha hanya Islam. Dan hanya Islam saja bawa pergi syurga. Kalau kita katakan semua agama mempunyai nilai-nilai baik, yang tu tak apa. Buddha pun mahu penganut dia baik, Hindu pun mahu penganut dia baik. Ada ajaran agama selain Islam yang tak benarkan penganut dia minum arak, ada. Kita kata semua agama ada nilai baik, okey, tak ada masalah. Tapi bila kata semua bawa pergi syurga, salah. Salah, tak boleh. Islam saja. Doktrin ini dipasak masuk dalam otak umat Islam di Malaysia. Pasak masuk. Kita ulang balik. Kebebasan beragama sesuatu yang Islam hormati. Tak masuk lagi pluralisme. Tak masuk lagi sekular. Tak masuk lagi pragmatis. Tak masuk lagi ajaran tak apa-apa yang dimakeupkan atas nama Islam. Huwa min indillah, kononnya ini daripada Allah, daripada Allah, minal kitab, ini daripada kitab. Wah, bukan. Dan kalau tuan-tuan perasan yang terbaru ditulis dalam internet, supaya kita meninggalkan amalan bertahnik. Amalan tahnik ni kata dia kuno. Amalan tahnik ni lapuk. Amalan tahnik ni bahaya, tambah COVID dia kata. Pi ambil kurma bubur. Kan, lepas tu colek kat mulut baby. Hui, dia kata bahaya. Nanti kuman COVID masuk. Mesti dihentikan amalan ini. Tuan tengok, halus ya. Dia sebut tu halus ya jarum dia. Dikait dengan COVID. Orang dengar COVID dan buh topeng lalu. Nampak tak? Halus jarum Yahudi masuk melalui lidah umat Islam. Yang kononnya hebat, yang kononnya terpelajar, yang kononnya mengaji tinggi. Qul a'antum a'lamu amillah. Allah tanya, katakan wahai Muhammad, adakah kamu yang mengetahui atau Allah yang maha mengetahui? Beritahu mereka, yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku keluarkan kamu daripada perut mak kamu, you know nothing, kamu tak tahu apa. Mai belagak, baru graduate first degree ya, belagak. Baru 4 tahun usuluddin, keluar graduate Imam Syafi'i, tak betul. Ada setengah tu kurang hajar panggil PE ya. Imam PE tak betul. Ya Allah, panggil PE ya. Kurang hajar tuan-tuan. Sunnah Nabi tahnik. Kerana Nabi nak ajar, dalam hidup perlu kepada tempias dan keberkatan. Kita guna kalimah mudahlah tempias. Daripada mulut ustaz tu tempias sikit masuk ke mulut baby. Sebab dalam hidup perlu ada tempias. Kalau tak, Nabi tak kata kamu kawan dengan penjual minyak wangi, kamu akan wangi. Itu tempias lah. Orang main jual minyak wangi kan, tempat ceramah, tempat kuliah. Dia main-main, dia unload dia punya barang. Kita pun main kat dia, sembang-sembang, kita pun pegang-pegang botol tu. Kena juga wangi tu kat kita. Walaupun kita bukan penjual minyak wangi. Itu tempias. Kamu kawan dengan orang kerja tempa besi, kerja kilang besi, kamu juga bau badan, bau asap, kata Nabi. Bak kawan dengan dia.
Kawan dengan geng rokok lagi awal lagi berasap. Kan? Hak tu lagi awal. Lagi awal. Berlubang baju isak kretek gudang garam. Tarik-tarik tu meletup. Berlubang baju. Tuan-tuan, tidak Nabi tak katalah seseorang itu terikat dengan agama kawan dia. Kan Nabi sebut. Apa makna terikat dengan agama kawan? Maknanya siapa kawan kau, itulah kau. Anak kita kawan dengan geng semayang, kita jangan bimbang lah. Dia minta izin, Abi nak keluar Ustaz. Kita tahu siapa kawan dia. Kaki semayang, kita jangan bimbang. Tak payah habaq. Cukup Zuhur dia berhenti R&R semayang. Sebab kawan dia. Tapi kalau kawan dia that's the way, mampu kita. Jenis tak semayang, jenis tak peduli waktu semayang, orang jamak takdim takhir, dia jamak tak payah. Na'udzubillah. Tu Nabi sebut. Makna apa? Tempias. Nah, amalan ini tok guru ambil, ustaz ambil kurma, boh dalam mulut, kunyah, tenyih dekat langit-langit budak ni. Apa tujuan? Supaya transfer sikit. Mudah-mudahan budak ni kot tak jadi tok guru pun, dia jadi engineer yang bertakwa. Dia jadi doktor yang bertakwa. Kita nak yang tu. Sentiasa ni, insya-Allah ni. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kan dalam Al-Kahfi cerita, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Al-ayah, kisah dua orang sahabat, seorang kaya, seorang miskin, seorang ada kebun anggur, kebun kurma, yang seorang ni tak ada apa, yang seorang ni sombong, masuk kebun belagak, masuk kebun rasa kebun tak musnah, pagi subuh Allah tembak dengan peti, hangus kebun. Bila hangus kebun, kawan miskin ni nasihat dia, kenapa engkau walaula idh dakhalta jannataka, waktu engkau masuk kebun engkau kemarin, kenapa engkau tak kata Masya Allah la quwwata illa billah? Kenapa engkau tak cakap yang itu? Bahawa Masya Allah, apa yang aku dapat ini adalah masyiah kehendak Allah. La quwwata illa billah, aku tak ada apa kecuali dengan izin Allah, kekuatan daripada Allah. Aku hanyalah air mani yang hina. Kenapa engkau tak cakap begitu? Kawan tu nasihat dia. Jadi doktor yang bertakwa, dia cek kita, dia kata, pakcik, ini makan ubat, insya-Allah sembuh. Insya-Allah tu lapik kat mulut dia. Tu kesan tahnik. Walaupun dia tak jadi tok guru mengajak di masjid, tetapi dia beriman, dia tahu takwa di sudut itu. Dia tahu tanpa Allah dia tak jadi doktor. Ini, don't worry. You take this medicine, balik rumah makan, insya-Allah. Tak ada insya-Allah, guarantee punya. I can guarantee you 100%. Qalu dia kata. Mampu. Hak di punya doktor humban dan lombong jawab dia. Ini tempias itu. Cuma saya selalu pesan, kalau pilih tok guru ustaz nak tahnik tu, carilah hak bibir merah sikit. Janganlah cari bibir lebam, hitam aja, seokok tak mau. Nanti merokok budak tu besok. Tu dia duduk. Kita mesti faham bahawa benda ni ada dalam Islam. Tapi sekarang tulis dalam internet, tolong hentikan amalan kuno ini. Kuno dia kata.
Ya Allah, ya Tuhan. Bila dia tak kenal Rasulullah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat terakhir Al-Kahfi itu bahawa kita kena ikut Nabi, sebab Nabi ini yuha ilayya, aku diwahyukan, kamu kena ikut aku. Walau aku manusia serupa kamu, makan, minum, nangis, ketawa, berkahwin, bercucu, tapi aku dapat wahyu, kamu kena ikut. Annama ilahukum ilahun wahid. Lalu pada ayat terakhir Al-Kahfi dinyatakan asas kepada ajaran yang paling hebat. Asasnya ialah Allah itu wahid, satu, esa. Allah itu wahid, esa pada zat, sifat, af'al. Tak ada dua, tak ada tiga. Allah esa. Itu asas ajaran. Sembah Allah yang esa. Dan Allah tutup ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kamu yang teringin nak jumpa aku di akhirat. Ya Allah, kita mesti jumpa akhirat. Sebelum jumpa akhirat, masuk dulu stesen akhirat yang pertama, nama dia barzakh. Sebelum masuk barzakh, kita akan lalu proses kematian. Kita tak boleh lari. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 surah Az-Zumar. Sesungguhnya engkau mati wahai Muhammad, mereka juga akan mati. Maka Allah ajar kita, kamu nak jumpa aku dengan baik, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kamu yang nak jumpa aku, liqa makna pertemuan, rabbih dengan Tuhan dia, nak jumpa Allah di akhirat. Allah kata hampa buat dua benda. Falyamal amalan salihah, tolong buat amal soleh. Dan amal soleh bila kita buat, dia ada disiplin dia. Pertama, amal soleh mesti datang ada sumbernya, dan sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh reka-reka sendiri. Saat lagi kita solat Isya 4 rakaat. Kenapa 4? Sebab sumber Nabi ajar 4. Hang rajinlah dapat pencen ke, dapat BPN 2.0, dapat kan? Oh, rajin baru dapat bantuan Prihatin Nasional 2. B40 dapat 1000. Orang bujang dapat berapa? 500. Oh, saya baru dapat ustaz, saya rajin malam ni Isyak 5 rakaat setengah. Sepak pun kuat hang. 4 rakaat tu. Kenapa? Sumbernya dari Nabi. Tak ada pandai-pandai kita. Besok subuh 2, rajin dah hang nak buat 4 subuh. Tak sah. Malah hang buat 1 pun tak sah. Ada pula kata subuh 2 rakaat setengah pagi Jumaat, jenis tak mengaji pula, sujud sejadah. Dia pergi habaq 2 rakaat setengah subuh. Satu pasal jenis tak mau nak mengaji, susah juga kita pun. Jumaat pagi 2 rakaat setengah. Kitab mana hang mengaji? Tajul Muluk. Mesti dah ada sumber dia. Amal soleh 1. 2, kamu nak beramal soleh, nak jumpa aku, mesti ada amal soleh. Syarat nombor 2, ilmu. Kita semayang dengan ilmu. Kita tahu rukun, kita tahu yang batal, kita tahu sunat, kita tahu makruh. Itulah ilmu. Apa amalan pun ilmu.
Kerja haji lama mana, tapi kursus tu dia 15 siri. Kerja haji 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 5 hari lah. Kursus sampai 15 siri. Melontak habis batu. Pusing tepi masjid, sofa marwah. Macam-macam kita buat. Jamratul ula, wusta, boh kursi. Ni ula, ni wusta, ni aqabah, lontar. Praktikal. Sampai wukuf di stadium Alok Start. Main tu kursus perdana. Wukuf di stadium Alok Start. Tidak, tu pun ada yang lari. Pakai ihram elok. Bas pergi ambil tu. Kursus perdana peringkat negeri. Di stadium Darul Aman tu. Suruh tidak tu. Lari, tidak rumah. Pasal buka Arafah stadium. Orang nak ajar, ada yang lari pula. Kacau betul. Lari sokok kat luar, mampu. Mesti ada ilmu. Dan yang ketiga mesti ikhlas. Tak ikhlas lingkup. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Nak jumpa aku, amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu syirik aku dengan sesuatu. Syirik yang paling Nabi takut, syirik asghar, iaitu riak. Takut kita riak. Waktu jangan bimbang. Kita kadang-kadang tersilap tafsir akan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Banyak kadang-kadang kita silap tafsir. Allah kata fawailul lil musallin alladzi, kalau boleh sambunglah. Jangan berhenti pada musallin. Betul, ambil alladzi, dia jadi waqaf qabih, waqaf yang buruk. Dalam ilmu tajwid tak elok, walaupun tak salah, cuma tak elok, waqaf qabih. Kalau boleh sambung. Dengar-dengar tu celaka orang yang semayang, iaitulah mereka yang solat dia sahun lalai. Tuan-tuan buka tafsir Al-Munir karangan almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tuan buka juzuk 30. Tuan tengok pada surah Al-Ma'un. Apa almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang menjadi salah seorang guru kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tok Guru kita Dr. Zulkifli Al-Bakri. Salah seorang guru dia ialah Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa Allah tidak kata fi salatihim, tapi Allah kata an harfun jar, fi harfun jar. Mengajar faham no? Harfun jar isim majrur. Fi salatihim, Allah tak sebut fi, Allah sebut an salatihim. Salat tu jadi isim, di mana isim majrur. Salat itu isim majrur. An itu harfun jar. Kenapa Allah tak sebut fi? Alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau Allah sebut fi, mampu kita. Seorang pun tak lulus semayang. Angkat takbir nampak kunci kereta. Angkat takbir baru baca Fatihah terlupa kunci kereta duk dekat, kunci motor duk dekat kat motor lagi. Dalam hati dia, Allah saya hilang motor. Yang muslimat lah angkat takbir terlupa, ayat 4 tak tutup lagi kat dapur. Dia main macam-macam. Kalau Allah habaq fi, habis kita. Tak ada seorang lulus semayang. Tapi Allah sebut an. Apa kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili? An dalam ayat itu ialah sembahyang orang munafik yang riak. Baru lingkup. Sakat kita main semayang tak ada riak,
Tapi biasalah sampai kena sujud sahwi. Sebab tu dia main sujud sahwi. Sebab sifat kita pelupa. Main semayang isyak lagi 3 ke 4 dah lah. Dia mula 3 ke 4, 3 ke 4. Sudah. Nabi kata ambil hak sikit, ambil 3. Tambah satu lagi sujud sahwi. Itu isyak tak apa. Buat subuh 1 ke 2 mampu. Subuh pun tak ingat, memang teruk ah. Subuh pun tak ingat 1 ke 2. Pergi. Ni mana qalu lah tu. Takat isyak boleh gagal. Kalau Allah kata fi solatihim, habis kita. Tak ada seorang yang 100% khusyuk. Dan itu Allah sebut an kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili merujuk kepada orang yang solat dengan riak, iaitulah munafikin, golongan munafik yang menunjuk-nunjuk amalan. Takat kita tak tunjuk kat orang, kita semayang elok tapi lupa tu imam baca apa aku pun tak ingat. Sedap-sedap bagi salam ya. Haru betul Jaga keikhlasan. Allah kata, jangan syirik dengan aku. Kamu nak jumpa aku, buat amal soleh, jangan syirik. Dan syirik yang paling Nabi takut, syirik asghar, syirik yang kecil, iaitulah riya. Jaga. Kita tak buat syirik besar. Tak ada siapa pergi sembah patung, mana ada? Tak ada kita tak sembah patung berhala apa, tapi tunjuk amalan. Yang tu takut. Takut kita. Semayang di rumah seorang-seorang, inna a'tayna. Pi masjid tolak jadi imam, sabbihi selalu. Kan? Baca pula qiraat qalun tu. Bukan baca Habs, bukan baca Asim, dan bacaan qalun. Hambui kemah. Mula bayati tu. Lenggok sempon yang sabbih isma rabb. Ampun. Rumah inna a'tayna ya. Ni dia t-shirt pagoda berlubang-lubang tembak di Jepun. Main masjid India kapling minyak atar penuh, lari bidadari punya wangi. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Itu tanda riak. Sayyidina Ali kata, di muka orang ramai dia tunjuk dia okey, ketika dia seorang dia buat londeh. Sayyidina Ali kata itulah orang riak. Oh bahaya tuan-tuan, bahaya. Bahaya, jangan cari pasal. Na'udzubillah. 8:29. Seminit kesimpulan khulasah. Kita nak sebut apa? Tu saya kata tak puas buat lagu mana PKPP. Kita terpaksa akur pada peraturan SOP muslimin dan muslimat. Bagai kesimpulan akhirnya saya nak sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya tutup dengan ayat 31 daripada Ali Imran juzuk yang ketiga. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu ingin dikasihi oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku tu maknanya Nabi Muhammad. Kalau kita nak Allah sayang kita, ikut Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan sayang dekat kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampun segala dosa kamu. Itu dia janji Allah. Maka kita ikutlah sekadar mana yang kita mampu. Nak tahajud tiap-tiap malam, kadang-kadang kita tak mampu. Tak mampu macam Rasulullah. Tak mampu. Puasa sunat, Nabi bangun tidur, tengok tak ada apa nak makan, Nabi puasa sunat. Kita tak mampu macam tu. Bangun-bangun tengok tak ada apa, biskut dah habis, start motor pergi cari beli. Kan? Tak ada.
Kau lain habak kat bini, tak apalah abang baru dengar ceramah malam tadi abang puasa. Tai kucing. Daripada derah je roti canai mampu. Itu kelemahan kita. So yang paling penting ialah kita ikut Rasulullah sampai tahap kita berjuang macam Rasulullah, menegakkan Islam, mempertahankan Islam sampai habis nyawa kita. Jangan biarkan manusia biadab menghina Islam. Kita mesti bangun dan pertahankan agama Allah seperti Nabi dan para sahabat mempertahankannya. InsyaAllah kita akan jumpa Rasulullah di akhirat dan menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu, memenuhi waktu yang diizinkan di musim PKPP ini. Semoga Allah merahmati kita semua dan semoga majlis kita malam ini menjadi asbab untuk kita diberi ampun kasih oleh Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.